Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya hendak berkongsi sedikit tentang elliptical orbit. Okey, so elliptical orbit ni dia berkait rapatlah dengan Kepler's law. Okey, so untuk itu saya berkongsi sedikitlah apa perkara-perkara asas yang kita kena tahu tentang elliptical orbit. Okey. So, pertama sekali dia berbentuk elips lah. Okey, berbentuk elips. So, bila bentuk elips ni dia akan ada dua perkara penting. Itu pertama A, kita panggil semi major, itu horizontal line ni. Okey, dan B, semi minor. Okey, vertical line ini daripada hujung sampai ke pusat. Okey. So dalam elips ni dia ada satu istilah kita panggil apsis. Okey. Apsis ni maksudnya two extreme points. Dua titik yang amat ketara lah. Okey. Biasanya untuk elliptical orbit, so primary body ataupun host body tu dia akan berada dekat titik focal. Okey, so apa maksud apsis ni? So apsis ni ialah maksudnya kalau di sini ialah kita punya primary body, so RP, which is periapsis, ialah satu titik yang paling dekat dengan primary body. So, yang kedua kita panggil apoapsis, yang mana ialah titik yang paling jauh daripada primary body. So, two extreme point ni merujuk titik yang paling dekat dan titik yang paling jauh. Okey, so dalam konteks ini, primary body ni umum lah. So, kalau primary body ni adalah matahari, sun. So, kita akan panggil yang paling dekat ini, kita akan panggil perihelion. Okay, so Peri ni dekat. Sebab jasad ini matahari, so kita akan panggil perihelion. Kalau yang jauh pula, kita akan panggil aphelion. Okay, kalau bumi berada kat sini, jarak ini kita panggil perihelion. Okay, kalau bumi dah pergi ke sana, dia akan panggil aphelion. Okay, kalau primary body ini ialah bumi, okay, so RP ini kita akan panggil perigee. Okay, dan yang paling jauh kita akan panggil apogee. So, yang di belakang itu, okay, peri dengan F ni, dia merujuk kepada dekat dan jauh. Dan di belakang itu merujuk kepada nama primary body lah. Okay. So, itu adalah istilah yang kita guna dalam elliptical orbit. Okay. So, inilah contohlah rajah. Okay. Yang mana bumi dan juga bulan. Okay. So, ini ialah bumi berada di perihelion dan ini di aphelion. So, ini bulan ke bulan di apogee dan perigee. Okey, tapi walau bagaimanapun skala yang dilukis ni kurang tepat sebab orbit bumi tidaklah sebujur ini. Okey. So kita akan tengok nanti orbit bumi macam mana. So kita pergi kepada perkara yang asas yang kedua iaitu eccentricity. Okey. So orbital eccentricity. Eccentricity inilah satu parameter yang tidak ada unit yang menentukan bentuk elips tersebut. Okey, so di elips ni dia bukan bulat lah. Okey, dia bukan bulat. Okey, dia berbentuk seperti bulatan tapi bukan perfect circle. Okey, so dia punya elips tu bergantung kepada nilai eccentricity yang mana simbol dia ialah E. Okey, so bagi elliptical orbit, nilai eccentricity dia berada di antara kosong, lebih besar daripada kosong dan kurang daripada 1. Okey. So ini adalah rumus untuk menentukan nilai eccentricity yang mana A ini dia merujuk kepada semi major dan B ini merujuk kepada semi minor. So kalau kita lihat tadi, kita boleh tengoklah, okey. Apa maksud semi major dan semi minor. So kalau kita derive persamaan ini, kita akan dapati E itu adalah sama dengan punca kuasa 1 tolak B square over A square lah. Okey, so ini rumus untuk menentukan eccentricity. Okey, jika E sama dengan kosong, apa yang berlaku? Ianya berlaku apabila A sama dengan B. Maksudnya apa? Ini rumus eccentricity. Kalau A ini kita ganti dengan B, okey, macam ini. So, B square bahagi B square akan jadi sini akan jadi 1. So, 1 tak 1 akan jadi kosong. Maksudnya apa? Kita akan dapat bulatan lah. Sebab A sama dengan B. Okey. Kalau E sama 1, apa yang berlaku? B hampir dengan kosong. So, bila B ni kosong, apa yang berlaku?
kosong bahagi A akan jadi kosong. So, E akan jadi 1. Maksudnya apa? Maksudnya dekat B itu tidak ada lah. So, hanya satu garis lurus sahaja. Okey, itu maksud dia. Sebab itu elips dia berada lebih besar, E itu lebih besar daripada kosong ataupun E itu mesti kurang daripada 1. Okey. So, kalau kita tengok apakah eccentricity bagi bumi? Okey, bagi orbit bumi. So, nilai eccentricity bagi bumi ialah 0.0167 yang mana dia menghampiri sifar lah. So, kalau E sama dengan kosong, kita tengok tadi, orbit itu ialah perfect circular lah. Okey, so perfect circular. So, kalau katakan kita ambil lah A itu 10 cm, B itu sama dengan B itu kita akan dapati daripada persamaan ini, kita masukkan nilai E bumi ini, okey, 0.0167 ni, so kita akan dapat E itu 10 cm, so B ini kalau kita kira kita akan dapat hampir sama dengan 9.999 cm. Maksud dia apa? Maksud dia kita bumi punya orbit ni bulat. Okey, dia bukannya bujur. Okey, hampir bulat. Silap, bukan bulat, hampir bulat. Okey, bukannya bujur. So orang Terengganu kata lonjong, bukan lonjong. Dia bulat, boh. Bulat getar boh. Apa bulat ni? Okey, so itu adalah orbit bumi. Okey, matahari ni dia ada hampir dekat dengan pusat lah sebab bila dia dah hampir bulat, so primary body tu hampir dekat dengan pusat. Okey. So jangan salah faham lah bujur. Dia bukan bujur lah. Dia hampir bulat. Tapi tidak bulat. Okey. Kena faham tu. Okey. Jadi eccentricity bagi bumi ialah 0.0167. Kalau kita tengok eccentricity bagi Mars pula, nilai dia lah 0.0934. Nampak ada beza tak? Ada kan? Ini besar sikit kan? So kita kena dapati darjah ini. So kita dapati planet apa ni Marikh ni, elok dia lonjong sikit lah, tuan kata lonjong sikit. Maksud dia apa ni bujur sikit berbanding orbit bumi nampak bulat dia kan. Okey. Okey, itu ialah orbit bagi dua planet lah. So dalam sistem suria kita ni yang agak ketara dia punya lonjong dia tu ataupun bujur dia tu ialah planet Utarid. Okey, Utarid nilai eccentricity dia lebih kurang 0.2 something lah. Okey. So ini pula saya berkongsi tentang orbit bagi planet. Okey, dalam sistem suria kita lah. So kebanyakannya semua planet yang berada di sistem suria kita ialah bentuk elips. Okey. So dan semuanya berada hampir sesatah dengan orbit bumi. Okey. Dia hampir satu satah. Okey. Okey, kalau kita tengok planet-planet lain seperti Pluto. Okey, Pluto ni kita panggil dwarf planet lah. Maksud dia planet kerdil. Dia bukan dikategorikan sebagai planet dalam sistem suria kita lah. Dia dipanggil planet kerdil saja. Okey, so dia punya orbit dia tu memang ellipse, memang apa ni, bujur lah. Okey, tetapi dia condong, satah dia condong. Okey, so kebanyakan dwarf planet, dia punya orbit satah dia adalah condong dan ellipse dia agak besar sedikit. Dia punya eccentricity dia agak besar lah nilai dia. So setakat itu saja yang saya nak kongsi pada hari ini. So sekian. Terima kasih.